Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaini bin Abra Benzan, nombor kad metrik YE 20110033 daripada Faculty of Business, Economic and Accountancy, Universiti Malaysia Sabah, dan saya merupakan pelajar PLAMS, Perancangan dan Pembangunan Ekonomi dalam semester 3. Saya berasal daripada Tawau dan berumur lebih kurang 40 tahun. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan mengenai German Historical School, yang mana dalam pengenalan ini German Historical School telah ditubuhkan melalui penerbitan oleh Friedrich List dan Wilhelm Roche pada tahun 1840 dan berakhir dengan kematian Gustav Skomoller pada tahun 1917. Dan idea-idea dalam mazhab ini telah dibangunkan oleh pemikir-pemikir utama seperti List, Roche, Skomoller dan Weber. Setelah itu, ahli-ahli pemikiran ekonomi yang lain telah menyerap beberapa idea yang disumbangkan dalam mazhab ini, dan kewujudan German Historical School bukan lagi berdiri dengan sendirinya. Tugasan ini yang diberikan kepada kami akan membincangkan mengenai 5 persoalan utama dalam mazhab German Historical School, iaitu seperti latar belakang, ciri-ciri, golongan yang mendapat faedah, kesesuaian dan kegunaan teori semasa kemunculannya, dan akhir sekali adalah kesesuaian aliran pemikiran mazhab menurut peredaran semasa. Di dalam slide ini juga pertama, kami akan bentangkan mengenai latar belakang German Historical School. Kedua, ciri-ciri German Historical School. Yang ketiga, kumpulan masyarakat yang berfaedah. Keempat, kesesuaian dan kegunaan teori yang dikemukakan semasa kemunculan GSS. Dan terakhir sekali adalah kesesuaian teori menurut peredaran massa. Latar belakang German Historical School. Selepas Perang Napoleon pada tahun 1830 sehingga 1832, negara Jerman telah dibagikan kepada 39 buah negara yang berasingan, dan hampir kesemua negara tersebut tidak mengamalkan demokratik. Pergolakan antara Jerman terhadap Napoleon telah membangkitkan semangat patriotisme dan semangat nasionalisme terhadap penduduk-penduduk Jerman, dan mereka mengharapkan negara dapat disatukan semula, tetapi terdapat penyatuan negara tersebut dan keinginan terhadap demokrasi telah menghadapi kegagalan kerana negara Jerman telah dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, Austria mahu melihat Jerman menjadi lemah dan kekal dibahagikan atau dipecahkan. Britain pula ingin melihat Prussia yang kuat untuk menggagalkan kebangkitan masa depan Prancis, dan hal ini telah menyebabkan berlakunya satu revolusi kecil di Jerman. Pada tahun 1815, sebuah perikatan Prussia, Australia dan Rusia telah bersetuju untuk menghentikan sembarang revolusi yang boleh mengancam keamanan negara, dan ia telah dapat dikawal oleh tentera Prussia, dan Jerman menyebabkan perikatan Prussia menguasai kerajaan Jerman sepenuhnya. Oleh kerana institusi ekonomi Jerman mempunyai corak yang berlainan dengan corak Britain pada abad ke-19, menyebabkan ideologi ekonomi yang berlainan telah dibangkitkan. Merkantilis telah berjaya memainkan peranan yang kukuh di Jerman sehingga tahun 1871 dan telah lenyap di British. Kebebasan dan persaingan dalam syarikat yang sebelum ini diamalkan dalam analisis ekonomi telah dihalang sama sekali di negara Jerman. Teori British jelas berbeza untuk diamalkan di Jerman, dan telah wujud birokrasi yang besar dan ditakbir serta dikawal selia dalam kehidupan ekonomi masyarakat di Jerman. Hal ini menyebabkan bidang sains pentadbiran awam sangat membangun di Jerman, dan terdapat pusat pengajian sejarah telah wujud untuk mempertahankan dan merasionalkan cara hidup masyarakat Jerman dengan mempersoalkan kerelevanan teori mazhab klasikal British kepada ekonomi. Ciri-ciri German Historical School.
Ciri-ciri yang terdapat dalam mazhab ini adalah seperti pendekatan evolusi kepada ekonomi, penekanan kepentingan peranan kerajaan, penggunaan pendekatan sejarah atau induktif, dan keempat, menyokong pemulihan konservatif. German Historical School menggunakan pendekatan evolusi dalam kajian masyarakatnya lebih tertumpu kepada kumulatif pertumbuhan dan pembangunan masyarakat. Teori evolusi yang dibawa oleh Charles Darwin dalam bidang biologi di mana titaran masyarakat adalah dilahirkan, membangun, berkembang, bereput dan berakhir dengan meninggal dunia telah menjadi sumber idea untuk diaplikasikan dalam pertumbuhan ekonomi di Jerman yang baru bermula berkembang pada masa itu. Menurut Wilhelm Roscher dalam penulisan bukunya yang bertajuk Principle of Political Economy, masyarakat akan berevolusi dari tidak matang menjadi masyarakat yang matang, yang mana lama-kelamaan akan menjadi satu masyarakat yang sempurna dan matang. Masyarakat yang matang pula akan merosot dan akhirnya rosak atau mengalami perebutan dan akhirnya kematian. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Oleh kerana masyarakat sentiasa berubah-ubah, Friedrich List pula berpendapat bahawa doktrin ekonomi yang wujud di sesebuah negara tidak boleh digunakan di negara lain dan hanya sesuai untuk masa-masa tertentu sahaja. Justru itu, List menolak satu idea daripada Adam Smith dan ekonomi klasifikal keseluruhannya kerana mendakwa teori mereka berkaitan konsep pasaran bebas adalah berbentuk universal dan sesuai diaplikasikan di semua negara. Oleh itu, pendekatan ini amat berguna untuk mengkritik ekonomi klasikal yang tidak sesuai digunakan di negara Jerman. Seterusnya, ahli-ahli German Historical School percaya bahawa untuk pembangunan dapat dilihat melalui sejarah dan boleh digeneralisasikan kepada law of development. Sebagai contoh, Roscher cuba menubuhkan undang-undang pembangunan ekonomi dengan menggunakan kaedah yang berkenaan dengan sejarah melalui penyiasatan mengenai politik, budaya dan pelbagai aspek yang lain. German Historical School juga telah menggunakan kaedah abstrak, deduktif, estetik dan tidak realistik, sejarah klasikal yang tidak berkualiti dan marginalis. Ciri yang terakhir ialah menyokong pemulihan konservatif. Ekonomi politik tidak boleh dianalisis berdasarkan motif yang mendorong sesuatu aktiviti ekonomi sahaja, tetapi perlu juga mengambil kira kesan moral sosial akibat tindakan yang dilakukan. Setiap ahli GSS perlu bertanggungjawab untuk memperbaiki keadaan hidup rakyat biasa supaya rakyat menjadi lebih setia. Misalnya apabila kesihatan, kesejahteraan masyarakat dan kecekapan pekerja-pekerja kilang dilindungi, maka mereka berasa lebih selamat dan selesa. Keadaan ini akan lebih mengukuhkan kesetiaan rakyat terhadap negara. Sebagai contoh, Max Weber telah mengemukakan kajian sosiologi bahawa bagaimana individu bertindak terhadap keputusan ekonomi. Yang ketiga, kumpulan masyarakat yang berfaedah. Dalam German Historical School ini terdapat beberapa kumpulan masyarakat yang memperoleh faedah daripada idea mazhab ini, dan golongan itu adalah ahli German Historical School dan golongan yang mendominasikan perniagaan kewangan dan pemilikan tanah. Ahli German Historical School mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pihak kerajaan dan merupakan golongan dominan yang memegang jawatan tinggi dalam bidang akademik. Ia dapat dibuktikan apabila terdapat tokoh yang mempengaruhi digelar Profesor Maker, iaitu Gustav Skommoller, telah mengawal keseluruhan bidang akademik. Beliau menggunakan pengaruhnya terhadap Menteri Pendidikan di Prussia untuk mengawal bidang akademik di Jerman, disebabkan pada masa itu Prussia merupakan sebuah negeri di Jerman yang besar. Yang seterusnya adalah golongan yang mendominasikan perniagaan kewangan dan pemilikan hartanah. Golongan yang kedua ini mereka lebih dikenali sebagai ahli ekonomi yang mendominasi atau mengawal perniagaan, kewangan dan pemilikan tanah. Golongan ini memperkenalkan reformasi kecil yang menghalang usaha demokrasi yang secara radikal oleh masyarakat. Keadaan ini dapat dikawal melalui penggalakan kerjasama antara golongan majikan dan pekerja di mana wujud satu konflik dan jurang sosial yang besar antara dua golongan ini.
Semangat taat setia kepada kerajaan dan negara, fatalisme dan nasionalisme wujud dalam kalangan rakyat apabila kebajikan semua masyarakat pada masa itu terjamin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khalil Ikhwan. Nama matriks YE20111028. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang Germany Historical School. Kesesuaian dan kegunaan teori dikemukakan semasa kemunculan GHS. Dalam German Historical School, terdapat teori dan idea pemikiran yang sememangnya sesuai pada masa kemunculan kumpulan ini. Melalui ciri-ciri GHS ini dinyatakan dengan jelas pendekatan dan idea yang diamalkan ketika itu. Pendekatan evolusi terhadap masyarakat dan idea ekonomi telah memberi antidot penawar kepada pemikiran abstrak mazhab, klasikal dan marginalis. Pemikiran abstrak mazhab, klasikal dan marginalis merujuk kepada keadaan yang statik serta penolakan sejarah yang lebih cenderung kepada kaedah abstrak di mana mereka berpendapat suatu model dibentuk dengan menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah dan pengandaian perkara-perkara lain adalah tetap. Melalui pendekatan evolusi dengan menumpukan kepada penumpuan masyarakat berpandukan teori biologi oleh Darwin, ketika masyarakat akan berlaku, GHS akan mengambil teori Darwin ini kerana terdapat persamaan dengan teori tersebut di mana GHS ketika itu baru mula berkembang, malah GHS turut menginginkan peningkatan yang baik kepada lebih baik. Dapat dilihat melalui contoh pendekatan evolusi amat sesuai diamalkan dan mengkritik ekonomi klasikal yang tidak sesuai digunakan oleh Germany, di mana klasikal tidak mengamalkan campur tangan kerajaan secara keseluruhan, malah corak ekonominya adalah self-adjusting dan harmoni interest serta teori yang lebih kepada konsep pemasaran bebas. Menurut Germany, pada wajar tersebut, ahli GHS wajar mengambil kira perubahan sejarah, persekitaran, ekonomi dan sosial di mana memahami dunia masa kini. Kajian fakta induktif amat diperlukan untuk menguji teori dan mengikut perkembangan dunia. Teori dan idea baru dibangunkan untuk memahami situasi baru terhadap perubahan yang berlaku. Ianya telah diuji melalui dan empirical. Kesesuaian teori menurut peredaran masa. Masa sentiasa beredar mengikut perkembangan dunia dan pelbagai perubahan yang telah berlaku. Terdapat teori dan kajian yang sudah tidak sesuai diamalkan mengikut peredaran masa yang berlaku. Ianya disebabkan oleh perkara-perkara tertentu yang dipengaruhi oleh perkembangan dunia dari semasa ke semasa. Kajian empirical. GHS amat mementingkan kajian empirical ini untuk menerangkan sesuatu yang baru, menguji teori lama dan membangunkan teori-teori baru. Kini, kaedah induktif sejarah telah diterima umum sebagai pelengkap pada pendekatan deduktif abstrak. Perubahan masa dan kontroversi metodologi telah memaksa dua-dua kaedah induktif dan deduktif kepada sesuatu yang tidak mudah tetapi memberi hasil yang memberangsangkan. Contohnya, analisis ekonometrik contemporary biasanya menggabungkan teori abstrak dan ujian empirical. Kebanyakan data untuk ujian empirical ini adalah berbentuk sejarah yang diterbitkan secara langsung daripada eksperimen kerana idea dan menerbitkan teori baru perlu merujuk kepada sejarah. Ini bermakna sejarah menjadikan pendekatan utama sebelum mewujudkan sesuatu teori dan idea baru kerana sejarah mampu menggambarkan kebaikan dan kelemahan sesuatu teori serta menguji teori-teori lama. Walau bagaimanapun, pada masa kini ahli ekonomi secara umumnya mencari data sejarah yang terkini untuk menguji teori mereka berbanding dengan meneliti data yang diperoleh daripada masa lalu. Jika masyarakat berubah secara konstan dan sekiranya situasi baru memerlukan kepada analisis baru, maka pengalaman lepas hanya mempunyai hubungan yang terhad. Mengkritik laissez-faire. Sumbangan GHS telah meneruskan sehingga hari ini mengkritik laissez-faire. Sistem ini dikritik hebat oleh tokoh GHS ini kerana kelemahan yang wujud dalam sistem tersebut yang langsung tidak memberi kebaikan khususnya di Jerman. Ahli GHS telah mendapatkan sistem perdagangan bebas tanpa kawalan tidak menghasilkan sebarang keputusan yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.
Mereka mempercayai bahawa sesuatu pembaharuan itu boleh menggantikan pergolakan yang berpunca daripada perbezaan kelas dan status sosial. Kritik terhadap laissez-faire ini disuarakan oleh Friedrich List yang merupakan tokoh GHS di mana beliau berpendapat pelaksanaan tarif yang tinggi kepada barang import adalah wajar bagi perlindungan industri muda di Jerman. Tambahan pula, Jerman pada ketika itu baru mula berkembang secara perlahan dan industri masih di tahap awal kemunculannya. Sebagai contoh, kepada masalah laissez-faire, perdagangan bebas tidak semestinya memberi sumbangan kepada masyarakat kerana ianya akan menyebabkan kebergantungan yang tinggi oleh masyarakat kepada ekspor dan import. Perdagangan ekspor dan import yang bebas boleh mendatangkan kesan yang negatif. Contohnya, berlaku pergolakan politik di sesebuah negara dan menjalankan urusan niaga dengan sesebuah negara lain yang mengamalkan perdagangan bebas. Ianya akan mempengaruhi kelancaran urus niaga dua negara tersebut, malah akan memberi kesan kepada keuntungan dan kerugian yang tidak dijangka serta jaminan terhadap item dagangan yang tidak pasti. Selain itu, perdagangan bebas akan menggalakkan penyebaran budaya tidak sihat disebabkan kebebasan keluar masuk tanpa sekatan. Ini akan menyebabkan akan wujud individu tidak bertanggungjawab membawa barang masuk larangan seperti dadah, perdagangan orang dan dijadikan sebagai pelacur dan hamba. Kesesuaian teori GHS di Malaysia boleh diamalkan. Sebagai perbandingan antara German Historical School dan negara Malaysia, terdapat beberapa teori yang sesuai diamalkan di Malaysia, malah sesudah pun dipraktikkan pada masa kini. Dapat dilihat bagaimana semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat GHS mampu membangunkan serta mempertahankan ekonomi dan masyarakat. Ia dapat dilihat apabila Jerman jauh ketinggalan dalam bidang industri berbanding England, menyebabkan berlakunya pergabungan semangat nasionalisme dan patriotik. Keterangan paternalisme, kesetiaan kepada kerajaan dan negara untuk meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi. Semangat kesatuan dan kebangsaan dalam masyarakat mendorong masyarakat lebih fokus kepada objektif utama negara pembangunan ekonomi. Nasionalisme yang wujud dalam masyarakat Malaysia kini bukan sahaja mampu bertujuan ke arah perpaduan, namun ia penting sebagai pengukuh kepada ekonomi negara dan mana rakyat berusaha dalam mengukuhkan ekonomi negara untuk lebih membangun. Campur tangan oleh GHS diberi keutamaan dalam hal ehwal ekonomi Jerman. Keperluan campur tangan kerajaan ini adalah memudahkan urusan pentadbiran, mengawal sembarang berlaku bentuk ekonomi yang berlaku. Melalui campur tangan kerajaan ini juga mampu membangkitkan semangat nasionalisme yang menggalakkan aktiviti ekonomi yang bersatu. Negara Malaysia amat sesuai mengamalkan campur tangan kerajaan dalam ekonomi selain politik dan sosial. Hal ini kerana kerajaan merupakan sebuah badan yang berkuasa untuk membawa pembangunan kepada masyarakat dan negara. Kerajaan melaksanakan cukai dan tarif bagi melindungi industri tempatan dan industri muda seperti industri kecil dan sederhana IKS. Dengan adanya pengenaan cukai dan tarif, barangan import yang masuk ke dalam negara mampu dikawal dan berlakunya lambakan import. Import lebih besar daripada ekspor. Aliran keluar wang tinggi, kebergantungan kepada ketelaluan dan kesan-kesan negatif perdagangan bebas. Idea Friedrich List ini berjaya dikekalkan dan diamal sehingga kini oleh kebanyakan negara. Secara kesimpulannya, pembentukan German Historical School GHS ini bermula apabila Jerman berbangkit dengan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam menentang sosialis dan demokrasis. Jerman dianggap sebagai sebuah negara yang baru mula berkembang dengan mengaplikasikan teori Darwin dalam kajian masyarakatnya.
GHS menekankan keempat-empat ciri umum yang penting yang terdapat dalam mazhab ini, iaitu pendekatan evolusi kepada ekonomi, memberi pendekatan secara positif kepada peranan kerajaan, pendekatan induktif dan menyokong pemulihan konservatif. Mazhab ini menekankan campur tangan kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara dan ianya adalah berbeza seperti yang diaplikasikan di negara-negara barat yang lain. Selain itu, GHS terus mengkritik laissez-faire yang lebih memberi kesan negatif berbanding sumbangan kepada masyarakat. Dalam ini juga wujud beberapa teori dicetuskan oleh beberapa tokoh seperti Friedrich List, teori yang diwujudkan dalam mengenakan cukai dan tarif serta campur tangan kerajaan, di mana ianya diamalkan oleh negara-negara tertentu sehingga kini. Sekian dan terima kasih.